Tetapi malangnya masa dia nak melangkah kan, sekali dia dapat rasakan dekat kaki dia ni macam ada orang pegang tau. Orang pegang kaki dia dengan sangat kuat, macam tak nak lepas langsung. Hai, Assalamualaikum and welcome to Pika Storyteller Channel. First of all, Pika nak ucapkan terima kasih pada korang semua yang sudi untuk klik pada video kali ini. Dan seperti biasa pada yang baru saja datang ke channel ni, jangan lupa untuk terus tekan butang subscribe di bawah. Dan juga follow Pika di Instagram Pika Storyteller. Sebelum Pika memulakan kisah kali ini, Pika nak minta maaf banyak-banyak sebab mungkin korang dapat dengar yang suara Pika ni agak lain sikit. Sebab sekarang sebenarnya Pika tengah sakit tekak. So, nak tak nak, tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Yang mana kisah ini sebenarnya dikongsikan lagi sekali oleh Lara Sofia. So, Pika nak ucapkan terima kasih kepada Lara Sofia sebab sudi kongsikan kisah kali ini. Yang mana dia menceritakan tentang kisah seram yang berlaku dekat dia dan juga kawan-kawan dia semasa dia dan kawan-kawan ni pergi melancong dekat Cameron Highland. Jadi tanpa kita buang masa, jom kita mulakan dengan kisah seram kali ini. Untuk pengetahuan korang, sebenarnya kisah ni mengikut Lara dah pun lama berlaku, iaitu sebelum dia berkahwin lagi. Dan dalam kisah kali ini ada 4 orang yang korang kena kenal. Yang pertama adalah Lara Sofia dan lagi 3 orang adalah Zura, Ika dan juga Shima yang juga merupakan kawan dan juga housemate kepada Lara Sofia. Pada satu hari, salah seorang daripada kawan Lara Sofia iaitu Zura ni, dia ajak Lara Sofia untuk pergi ke Cameron Highland. Katanya kita pergi tu balik hari lah, tak payah tidur sana, memandangkan pada masa tu adalah weekend. Dan kebiasaannya kalau dekat Cameron Highland, memang kalau weekend ni memang penuh. Hotel ke, apartmen ke, mana-mana tempat kebiasaannya penuh. Jadi Zura ni kata dia terasa sangat nak pergi ke Cameron Highland sebab dia nak pergi makan strawberry, dia nak pergi bersia-sia, dia nak pergi shopping sikit-sikit kan. So dia pun ajaklah Lara Sofia ni. Selepas daripada itu, mereka turut ajak jugalah lagi 2 orang housemate dia iaitu Ika dan juga Shima untuk turut sama pergi ke Cameron Highland. Dan mereka semua pun bersetuju untuk pergi ke Cameron Highland. Lepas daripada itu, mereka pun bertolaklah daripada rumah mereka menuju ke Cameron Highland menggunakan jalan tapah. Dan masa ni Lara Sofia kata dia yang kena drive sebab kebiasaannya memang housemate dia ni tak nak drive. Especially kalau perjalanan tu macam agak jauh sikit. Jadi nak tak nak Lara Sofia pun jadilah pemandu untuk pergi ke Cameron Highland dalam trip mereka berempat pada hari tu. Jadi pada hari kejadian iaitu pagi Sabtu tu, mereka semua pun bertolaklah ke Cameron Highland. Dan masa dalam perjalanan tu, mengikut Lara, jalan tu nak kata kereta tu agak banyak jugalah sebab weekend kan. Dan bila mereka sampai dekat sana, masing-masing dah excited lah. Mereka pun pergilah bersia, pergi makan strawberry, makan sana sini, berjalan semua kan. Dan sedar tak sedar hari dah pun lewat petang. Masa ni masing-masing dah pun mula penat. Jadi macam Pika bagi tahu tadi, ini merupakan unplanned trip kan. Sepatutnya mereka ni balik hari. So bila hari dah lewat petang dan masing-masing dah pun penat, Lara Sofia ni pun tanyalah dekat kawan-kawan dia yang lain. Korang boleh tak korang tolong drive kan? Tapi masing-masing bagi alasan terlampau penat. So masa tu, Lara Sofia kata memang dia tak larat sangat nak memandu balik. So nak tak nak mereka terpaksalah juga cari hotel ataupun mana-mana tempat penginapan untuk mereka bermalam pada malam tu dan balik keesokan harinya. Kemudian kebetulan pula mereka ni memang bawa baju spare. Kebiasaannya orang perempuan ni memang kalau unplanned trip ke ataupun trip balik hari ke, memang kebiasaannya kita orang ni memang suka bawa baju-baju spare ni. Lepas tu dah kebetulan dah bawa baju spare, lepas tu penat pula. Dan mereka pun decide nak tidur dekat situ kan. Tetapi malangnya bila mereka pergi dekat hotel, tanya mana-mana tempat penginapan dekat Cameron Highland tu, malangnya semua dah pun penuh, dah pun fully booked. So lepas tu Lara pun tanyalah dekat Zura, so macam mana kan? Apa kita nak buat malam ni? Takkanlah nak tidur dalam kereta. Lepas tu Zura dia pun dia teringat dia ada seorang kawan yang tinggal dekat Cameron Highland tu. Jadi dia pun tanyalah, dia call kawan dia tu. Dia tanya, weh dekat sini ada tak tempat mana-mana homestay yang kau kenal ke kan? Yang mungkin kosong untuk kita orang tidur malam ni je. Lepas tu kawan kepada Zura tu pun bagi tahulah dekat Zura ni, ada satu homestay ni, try lah call. Mungkin homestay tu masih lagi kosong. Lepas tu
Alhamdulillah, bila Zura call owner kepada homestay tu, memang homestay tu masih lagi available, kosong lagi. Jadi disebabkan tempat lain dah memang tak ada kosong dan hanya satu tempat tu je, iaitu homestay tu je yang ada, nak tak nak sebab diorang ni pun dah penat, tanpa fikir panjang lagi, mereka semua pun bersetujulah untuk menetap dekat homestay tu pada malam tu. Sebenarnya dalam kisah Lara, dia ada sebut nama homestay tu, nama apartment tu. Tapi dekat sini Pika tak boleh mention lah. Cuma Pika boleh bagi tahu yang nama tempat tu dirahsiakan dan lokasi dia sebenarnya berada di sekitar Tanah Rata. Tu je. So sambung balik kepada kisah Lara ni. Mereka semua ni pun bertolaklah menuju ke homestay dekat Tanah Rata tu. Dan bila mereka sampai dekat homestay tu, memang tuan rumah tu dah pun menunggu diorang dekat sana. So lepas tu bila dah sampai semua kan, mereka pun angkat barang apa semua. Dan Lara ni pun bagi tahulah dekat 3 lagi kawan dia tu, iaitu Zura, Shima dan juga Ika ni untuk naik dulu. Dia cakap lah dekat kawan dia, korang naiklah dulu, aku nak ambil ada lagi barang ni kan. Beberapa barang lagi aku nak ambil ni. Jadi korang naik je lah dulu. Memandangkan pada hari tu pun memang hari dah nak senja kan. Jadi dia suruh kawan-kawan dia ni naik dululah. Sementara dia ambil lagi beberapa barang dekat dalam kereta tu. Semasa Lara Sofia ni menuju ke tingkat atas dengan barang-barang tu semua, dia perasan lah yang homestay yang diorang duduk tu sebenarnya dia ada banyak blok tau. Blok-blok lain semua nampak macam meriah, macam ramai orang je. Manakala blok yang mereka duduk ni, homestay yang dia duduk ni, tak berapa nak ramai orang sangat. Jadi keadaan pada masa tu agak sunyi lah. Sesampai sahaja Lara Sofia ni dekat depan pintu rumah homestay diorang tu, Lara Sofia rasakan macam ada sesuatu dekat belakang dia tau. Masa ni dia ada rasa pelik dan dia rasa macam ada benda yang tak kena. Tapi masa tu dia tak terus toleh ke belakang sebab dia memang dah yakin ada benda yang tengah mengikut dia. So lepas tu dia pun terus masuk ke dalam rumah dan tutup pintu cepat-cepat. Selepas Lara ni masuk dekat dalam rumah, dia tengok kawan-kawan dia ni semua dah pun terbaring kepenatan dekat ruang tamu. Lepas tu Lara ni pun dia berjalan lah tengok dekat kawasan dalam rumah tu kan. Dia kata homestay tu kira okey lah. Sama seperti macam tempat penginapan yang sebelum-sebelum ni. Sebab dekat dalam rumah tu, dekat dalam homestay tu memang dah pun komplit dia punya keperluan rumah tu. Mengikut Lara, dalam rumah tu ada 3 bilik. Bilik depan, bilik tengah dengan bilik belakang. Dan Lara ni pun cakap dah dekat kawan-kawan dia, korang pilihlah mana-mana bilik yang korang nak menetap pada malam ni kan. Rupa-rupanya kawan-kawan dia ni semua, 3 orang tu, Zura, Ika dengan Shima ni, dah pun awal-awal plan nak duduk dekat bilik mana. Sementara kan tadi Lara yang paling last naik kan. Masa Lara tengah duk ambil barang dekat dalam kereta tu, dia orang dah pun pilih bilik masing-masing. Kata Lara lagi, bilik yang dipilih oleh Ika dengan Shima ni adalah bilik paling depan. 2 orang ni memang sah akan satu bilik lah sebab 2 orang ni memang rapat sangat, memang tak boleh nak berenggang. So 2 orang ni iaitu Ika dan Shima ni duduk dekat bilik depan. Manakala si Zura ni pula dia pilih bilik tengah. Sebab kata dia, Zura ni dia jenis yang suka privacy. Dia tak suka nak kongsi bilik dengan orang lain. Jadi nak tak nak pada masa tu, si Lara ni disebabkan bilik belakang je yang kosong, nak tak nak terpaksalah dia ambil bilik yang paling belakang tu. Pada mulanya bila mereka masuk ke dalam rumah tu dah okey kan, semua dah penat, semua dah pun mandi, bersihkan diri semua dan masing-masing pun duduk dekat ruang tamu. Tapi tiba-tiba dia orang rasa lapar lah pula kan. Masa ni Lara ni ajaklah kawan-kawan yang lain, korang jomlah kita pergi beli makanan kan, lepas tu balik makan dekat rumah ke, makan dekat kedai ke, macam tu lah lebih kurang. Tapi malangnya kawan-kawan ni semua kata terlampau penat. So mereka just nak kirim makanan je. So masa ni nak tak nak Lara ni sebab dia pun lapar. Lepas tu yang lain ni tak nak keluar. Lara pun terpaksalah keluar beli makanan sorang-sorang. Lepas tu dia belilah juga makanan yang dikirim oleh kawan-kawan dia tu tadi. Selepas mereka habis makan, mereka pun ramai-ramai pergilah melepak dekat depan TV kan. Lepas tu masa ni tiba-tiba Lara ni dia rasakan macam badan dia ni panas sangat tau. Dia rasa pelik sebab tu kan kamera Highland. Sepatutnya kamera Highland ni sejuk lah. Dengan kipas tak buka, dia tanya kawan-kawan dia, korang tak rasa panas ke? Kawan dia katalah, asal pula panas ni kamera ni sebab masa tu dia boleh nampak yang kawan dia ni semua macam kesejukan. Tapi yang peliknya Lara seorang je yang rasa kepanasan. Lepas tu Lara ni tak puas hati, dia pun pergilah dekat beranda kan. Bila dia pergi dekat beranda, pun dia rasa panas. Selepas daripada tu dia pun abaikan je lah. Lepas tu dia pun jual tengok TV ramai-ramai dengan kawan dia.
Dan lepas pada tu masing-masing kan dah penat sangat. So diorang pun masuklah tidur awal. Dan Lara Sofia ni pula dia kata dia ni bukanlah jenis orang yang suka tidur awal tau. Dia layan je TV tu sampailah masa tu jam telah pun menunjukkan pukul 12.30 malam. Tetapi yang peliknya walaupun pada masa tu dah pun tengah malam dan pintu beranda ni dibuka, tapi Lara ni dia masih lagi rasa panas sangat-sangat sampaikan badan dia tu berpeluh. Jadi bila badan dah berpeluh, dah terasa macam melekit tu, Lara ni dia rasa macam tak selesa lah pula kan kalau tidur dalam keadaan macam tu. So lepas tu dia pun tutuplah lampu mana yang patut dan kemudian dia pun pergilah tengok kawan-kawan dia dekat dalam bilik masing-masing ni. Okey, dia tengok kawan dia semua dah pun tidur macam kesejukan. Semua dah pakai selimut siap-siap dah. So Lara ni macam kenapa aku seorang je yang macam kepanasan diorang ni sampai dah berselimut bagai kan. Nampak macam kesejukan, aku je yang panas. Tapi tak apalah. Dia pun pergilah ambil tuala untuk pergi mandi. Tiba-tiba masa Lara ni berjalan pergi ke bilik air dan bila dia buka aja pintu bilik air tu, alangkah terkejutnya Lara ni sebab dia nampak dekat dalam bilik air tu ada satu lembaga yang tengah berdiri betul-betul dekat tengah tu tau. Dia punya rambut panjang je. Lepas tu kan rambut tu menutup muka dia ni tau. Punyalah terkejut ni Lara pada masa tu, terus dia berlari balik masuk ke dalam bilik dia. Lepas tu dia pun duduk dekat atas katil dan bungkus badan dia dengan selimut. Masa tu dia berdoa lah kan. Lepas tu dia bacalah beberapa ayat yang dia ingat ni. Dan pada masa yang sama juga dia risau jugalah dekat kawan-kawan yang dia lain. Sebab dia fikirlah kan, kalau aku nampak benda tu tadi, dia risau pula takut benda tu pergi mengusik kat kawan-kawan dia pula. Masa si Lara ni tengah duk baca doa kan, tengah duk baca ayat-ayat Quran yang dia ingat dengan dia duk teringat dekat kawan-kawan dia, tengah risau dekat kawan dia yang lain ni, masa tu lah katil yang dia duduk tu digoncang dengan sangat kuat tau. Memang bergoyang sakan katil tu. Lara ni punyalah takut tapi pada masa yang sama juga dia cuba untuk memberanikan diri dan benda tu yang tengah mengusik dia tu buatkan Lara ni rasa macam menyampah, rasa macam annoying kan. Lepas tu Lara ni pun terus macam nak marah. Dia pun cakap lah, janganlah ganggu aku. Aku cuma nak tidur dekat sini je. Aku cuma nak menginap dekat sini je. Jangan ganggu aku. Macam tu. Dan lepas je dia cakap macam tu, dia jerit macam tu kan. Terus benda tu dah tak goyang dah katil yang Lara duduk ni. Tetapi selepas daripada katil tu dah tak bergoyang, tiba-tiba Lara Sofia ni dapat dengar suara si Zura pula menjerit ketakutan. Sah memang benda tu pergi mengusik si Zura tu pula. Jadi masa ni Lara ni pun terus turun daripada katil untuk pergi ke bilik Zura tu. Tetapi malangnya masa dia nak melangkah kan, sekali dia dapat rasakan dekat kaki dia ni macam ada orang pegang tau. Orang pegang kaki dia dengan sangat kuat macam tak nak lepas langsung. Masa ni Lara Sofia kata dia dapat rasalah yang genggaman tangan tu yang pegang kaki dia yang kuat tu kan, datangnya daripada bawah katil. Masa ni dia cubalah untuk melepaskan diri dan pada masa yang sama juga dia cubalah untuk selawat. Dan Alhamdulillah lama kelamaan genggaman tu tadi dilepaskan. So masa tu Lara ni pun terus berlari dan masuk ke dalam bilik Zura. Selepas tu bila dia sampai je dekat pintu bilik Zura tu, dia terus buka pintu bilik Zura dan dia pun tengok yang Zura ni menangis macam ketakutan, dah macam nak histeria dah. Lepas tu dia pun pergilah peluk si Zura ni kan. Lepas tu dia tanyalah, dia tenangkanlah si Zura ni. Lepas tu dia tanyalah Zura kenapa kau menjerit tadi? Lepas tu Zura dia pun cakap, aku takut sebab tadi aku nampak ada satu lembaga berdiri depan katil dia. Dan Zura juga bagi tahu lembaga tu bentuk dia macam hitam tau, tapi berambut panjang sangat. Bayangkan duduk depan katil dia. Sebab itulah yang si Zura ni menjerit macam histeria. Kemudian Lara pun bagi tahu dekat si Zura ni, makhluk yang sama jugalah yang aku nampak dekat bilik air tu tadi. Tak apalah, maksudnya dekat sini rumah ni memang tak selamat untuk kita menginap malam ni. Sebab ada sesuatu dekat dalam rumah ni. Jadi nak tak nak, kita kena keluar dengan segera daripada rumah ni kan. Lepas tu Zura ni pun tanyalah Lara, kau larat ke nak drive? Sebab kan tadi masing-masing dah penat kan. Lepas tu si Lara pun cakap, tak apalah, daripada duduk dekat rumah yang macam berpuaka tu, lebih baik diorang terus keluar kan, balik je. Nak tak nak terpaksalah diorang balik malam tu juga. So, sementara si Zura ni tengah duk kemas-kemas barang semua, Lara ni pun dia pergilah dekat bilik si Shima dengan si Ika ni. Dia ketuk pintu, dia bagi salam kan, untuk dua orang tu bangun, untuk kejutkan diorang tu lah. Tetapi malangnya, walaupun diorang duk menjerit, duk panggil nama, duk ketuk pintu kan, malangnya si Ika dengan si Shima ni macam tidur mati tau.
Macam tak bangun-bangun, tak ada respon pun. So masa tu Lara dengan si Zura ni dah mula rasa risau lah. Sebab kawan dia orang ni dah kenapa kan sampai tak bangun. Takkanlah tidur mati macam tu sekali, tak ada respon kan. Tetapi tak lama kemudian, Alhamdulillah, Ika ni dia bangun. Lepas tu dia buka pintu. Bila dia buka je pintu tu kan, dia tanyalah dekat Zura dengan Lara ni, korang ni dah kenapa kan? Pergi kejut orang tengah-tengah malam tengah duk syok tidur ni. Kenapa duk ketuk pintu macam tu sekali kan? Lepas tu, si Lara ni pun cakap lah dekat dia orang, kita kena keluar sekarang juga daripada rumah ni. Sebab ada sesuatu yang pelik dekat dalam rumah ni. Ada benda dekat dalam rumah ni. Bila si Ika ni dengar Lara cakap macam tu, terus dia pergi kejutkan si Shima ni untuk terus pulang. Selepas tu tanpa fikir panjang, dia orang dah kemas barang semua, dia orang pun terus nak turun balik lah kan. Dan bila dia orang dah berada dekat dalam kereta ni, masa tu Lara ni pun dia tertengok lah dekat beranda rumah yang dia orang duduk tadi, apartmen tu kan. Masa ni dia nampak dekat beranda tu ada tahu makhluk tu tengah tengok dia orang. Makhluk tu berdiri je dekat situ, dekat beranda rumah tu sambil memandang dekat kenderaan dia orang ni. Maksudnya makhluk tu tahu yang dia orang ni semua dah nak belah. Kemudian si Lara ni pun menggagahkan diri dia lah untuk drive juga pada malam tu. Dan pada masa yang sama juga dia explain lah dekat Ika dengan Shima yang tak tahu apa-apa ni kan. Dia explain lah dekat dua orang tu apa yang dia nampak, apa yang terjadi dekat Zura semua. Supaya si Ika dengan Shima ni faham kenapa dia orang nak balik juga pada malam tu. Untuk elakkan lagi banyak gangguan yang berlaku dekat dalam rumah tu. Pada masa yang sama juga Zura ni pun minta maaf lah dekat diorang semua kan. Sebab dia kata dia tak expect lah rumah yang homestay yang diorang sewa pada malam tu adalah rumah yang berpenunggu. Lepas tu memanglah tuan rumah semua tanyalah kan dekat Zura kenapa keluar daripada homestay tergesa-gesa tanpa bagi tahu dia kan. Lepas tu Zura ni pun bagi tahulah juga dekat tuan rumah tu apa yang jadi dekat diorang yang menyebabkan diorang semua terpaksa keluar awal pada malam tu. Apa nak jadilah deposit ke, dah bayar penuh ke macam mana ke, lantak dia kan. Diorang sanggup duit tu burn daripada diorang ni menetap dekat situ dengan benda tu kan. Cumanya pada masa tu tuan rumah ni ada cakap lah kan, memanglah homestay dia tu dah lama sangat sebenarnya orang yang tak pergi menetap dekat sana. Cuma dia tak sangka lah yang bila dah lama sangat orang tak duduk dekat rumah tu, tiba-tiba pula ada makhluk tu yang duduk dekat dalam tu, yang jadi penghuni tetap tanpa bayar sewa dekat tuan rumah ni dekat dalam tu. Jadi lepas tu sepanjang perjalanan tu tak ada kisah seram lah yang berlaku dekat diorang. Tak adalah makhluk menumpang ke apa ke yang kejar diorang ke, tak ada. Mereka selamat sampai ke rumah. Okay, dan lepas tu memanglah si Lara Sofia ni ada kongsikan yang dia kata memang bila dia tengok balik dekat kaki dia kan, tempat yang kena pegang tadi, yang kena genggam tu, memang ada kesan lebam tau dengan sangat teruk. Dan dirasa jugalah macam sakit sangat dekat kawasan tu kan. Cumanya Alhamdulillah lah sebab dia je yang kena macam tu. Kawan-kawan dia semua okey. Dan Alhamdulillah juga diorang semua selamat. Tu je yang paling penting. So, macam mana dengan kisah Lara kali ni? Pika nak tahu juga pendapat korang di bawah. Dan sekiranya kalau korang ada sebarang persoalan yang bermain di fikiran ke apa, bolehlah terus komen di bawah. Dan Pika rasa yang Lara Sofia sendiri akan reply lah komen-komen korang tu kan, kalau ada soalan dekat dia lah. Okay. So apapun itu sahajalah video Pika untuk kali ini. Seperti biasa jangan lupa untuk komen, like and share. Dan juga jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga tekan butang loceng supaya setiap kali kalau Pika keluarkan video baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika Storyteller Channel. Dan jangan lupa juga untuk follow Pika di Instagram Pika Storyteller. So itu sahaja video Pika untuk kali ini. Minta maaf lagi sekali sebab suara Pika tak berapa nak okey. So hopefully jumpa korang lagi in my next video. So see you soon. Bye.